Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini cikgu ajar tentang tessellation iaitu pola bagi bentuk berulang yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okay, itu contohnya. Kalau kita lihat contoh yang ada ni, honeycomb ni, dia berbentuk hexagon ni kan. Okay, tanpa ruang kosong dan pola itu berulang-ulang. Okay, seperti yang di bawah ni ialah bentuk daripada segitiga. Ini ialah rhombus yang kedua, dan yang ketiga ialah segi empat sama yang warna hijau ni, dan oktagon sekata. Okay. Seterusnya, contoh 21. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut adalah satu tessellasi. Okay, A ya, sebab dia ada pentagon sahaja. B bukan, sebab ada segi empat ni. Segi empat ni tak ada berulang. Yang lain tu ialah segitiga berulang, tapi yang segi empat ni bukan. C ya, dan juga D ya. Okey, seterusnya yang ini 5.4a. Tentukan sama ada bentuk berikut adalah merupakan satu tessellasi. Okey, A ya, B ya, C ya, D bukan. Sebab yang ini, bahagian ini tidak berulang. Okey. Seterusnya, okey, apa yang kita lihat kadang-kadang soalan untuk yang ni ada soalan contohnya berikut menunjukkan beberapa langkah yang terlibat dalam menghasilkan tessellasi dalam aktiviti ini ya. Contohlah H merupakan imej bagi G di bawah putaran 150 darjah arah lawan jam pusat di R1. Maksudnya ni segi empat ini menjadi bentuk H. Okey, macam mana dia tahu 150 darjah? Okey, sini 90. Ini ialah segi 3 sama sisi sama. Jadi ini 60. So sini pun 60 lah. So 60. So sini menjadi 150. Okey, menjadi 150 di sini. Dan gerakannya ialah ke arah ini. Sebab itu lawan arah jam dan berpusat di R1. Okey. L ialah imej bagi K. L ialah imej bagi K di bawah transaksi dengan vektor V1. Ini vektor dia. Vektor yang ni arrow anak panah ni. Okey, anak panah. Ini vektor dia. So K pergi ke L. Jadi titik ini bergerak ke sini. Titik R1 bergerak ke sini. Titik K bergerak ke sini. Dan titik belakang ni bergerak ke sini. So menjadi okey, itu ialah penerangan bagi gerakan bentuk-bentuk dalam tessellasi. Okey, N ialah imej bagi M. N ialah imej bagi M. Ini objek. So ini image. So segi tiga ini, apa yang berlaku ialah titik ini pergi sebelah sini. Jadi ia adalah pantulan pada garis lurus BC. Okey, yang ini senang Okey. Contoh 22. Rajah menunjukkan satu bentuk tessellasi yang terdiri daripada transformasi isometri. Okey. Apa yang berlaku ialah nyatakan transformasi yang terlibat menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. Ini P. P nak pergi ke Q. Okey, P nak pergi ke Q. So
Q ialah image bagi P di bawah pantulan. Ini garis lurusnya BC. Okey, garis lurus BC. Okey. Jadi titik A ini akan menjadi titik D. So ini ialah huraian dia. Kalau soalan minta nyatakan transformasi, huraian maksudnya lah. Atau kita boleh sebut putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat P. Okey, maksudnya titik ini A ni bergerak 60 darjah ke sini. So sini jadi A. Okey, titik ini bergerak sini 60 darjah jadi C di sini. Okey. So ia menjadi segi 3 begini. Sama ada image di bawah pantulan ataupun putaran, salah satu itu boleh menerangkan. R ialah image bagi Q. Okey, so bahagian 2. R ialah image bagi Q di bawah pantulan. Okey, R macam mana R ni? Image. Q object. Okey, so R ni sama ada kita guna sama juga tadi titik ini. Titik C itu, titik C kita pantulkan ke garis ini, dia bergerak ke sini. So ini jadi C. Jadi bentuk itu akan menjadi beginilah. Ataupun cara yang kedua ialah putaran 60 darjah arah lawan jam pada pusat D. Okey. Maksudnya C ni kita gerak ke sini, sini kan 60 darjah. So C boleh gerak ke sini. Ini menjadi C. Okey. Dan pada pusat D. Semalam ada budak tanya, kenapa perlu pusat ni? Pusat ini ialah semua titik itu. Contohnya yang ini titik B ni, bila kita kata putaran 60 darjah lawan dia akan bergerak di sini. Sini menjadi B baru. Sini menjadi C. Dia macam jam. Is the center. So kalau kita gerak 60 darjah, so titik itu akan bergerak ke sini 60 darjah. Okey. Okey. Untuk S ialah image bagi P. S adalah image bagi P di bawah pantulan pada garis AB. Okey. Garis AB lah. Sebab kita nak pastikan segitiga ini berada pada S. So pantulannya pada garisan ini lah. Okey, ataupun kita boleh kata putaran 60 darjah titik ini, katakan titik sini, kita nak gerakkan dia ke sini. Okay, this is putaran 60 darjah ikut arah jam. Sini C baru. Lepas tu titik B akan bergerak ke sini. Maknanya 60 darjah. So segitiganya menjadi begini. Okay, cikgu harap kamu faham. Dan I think you can answer the rest of the question dalam buku teks. So kita telah habis tajuk transformasi, dan kita tengok rumusan, iaitu congruent. Apa maksud congruent? Bentuk yang mempunyai panjang sisi sepadan dan saiz sudut sepadan yang sama. Okay. Kekongruenan kita boleh lihat dari segi sisi. Maksudnya setiap bentuk ini, setiap sisi ini sama. Okey. Katakan sini A. Ini A lah. Kalau sini B, sini B. Okey, ataupun sisi sudut sisi sama ada sisi ini sama.
Katakan ini A, B, sudut ini kalau 20, sini pun sama 20. Sisi sudut sisi. Side angle side. Side. SSS tu sides. So A ni angle. Sudut lah. Okay, so sudut sisi sudut. Maksudnya angle, ASA angle, sides angle. So maksudnya dua angle, dua sudut. Contoh kalau ini 20. Sebelah sini pun 20. So katakan ni 60. Sini pun 60. So sisi salah satu sisinya sama. Ataupun sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi sama macam tadi jugalah. Sudut sisi sudut ataupun sudut-sudut sisi is the same. Ataupun sudut-sudut sudut. Maknanya setiap sudut ini sama. Nilainya sama. Pada kedudukan yang sama, nilainya sama. Kalau sini A, ini A. Kalau ini 60, sini pun 60. Sama juga sisi-sisi sudut. Side angle. Okay, maksudnya sini, sisi ni sama dengan sini panjangnya. Sisi yang ni sama dengan ni. Ataupun yang ini dengan ni. At least dua sisi itu sama. Dan satu sudutnya sama. Contoh kalau ini 20, sini pun 20. Pada sisi yang sama. Untuk membuktikan bahawa satu segitiga itu congruent. Ataupun mempunyai panjang sisi sepadan dan saiz yang sama. Okey, untuk seterusnya ialah pembesaran. Ini sebagai satu conclusion. Rumusan tajuk ini, pembesaran adalah bila kita menerangkan tentang pembesaran, dia mestilah objek dan imej bentuknya adalah serupa. Kalau segitiga, contoh yang ni, segitiga, bentuk objek dan imej mestilah sama. Okey. Faktor skala K dinotasi dengan K adalah saiz daripada panjang, sama ada kalau kita guna sisi yang panjang daripada pusat pembesaran ke imej. Ini adalah imej, jarak imej per jarak objek. Okay, sama ada saiz daripada pusat pembesaran ke imej per jarak dari pusat pembesaran ke objek, ataupun kita boleh pilih salah satu sisi ini. Kalau yang ni 1, 2, 3, 4, sebelah objeknya 1, 2 bagi 2. So 2 faktor skalanya. Okay, luas imej, maksudnya formula untuk luas imej, faktor skala kuasa 2 darab dengan luas objek. Contoh, kalau luas objek ini 10, faktor skala ialah 2, kuasa 2 darab dengan 10. Jadi 40 luas bagi contoh lah, bagi contoh ini lah pembesaran. Okey, seterusnya kita belajar juga gabungan transformasi. Apa maksud gabungan transformasi? Ada dua transformasi yang berlaku. Contoh, kalau AB, kita buat B dahulu, baru kita buat A. Maksudnya, untuk menentukan imej daripada objek di bawah transformasi AB, ikut tertib transformasi B dahulu, baru A. Maksudnya, bila kita dapat jawapan untuk B, jawapan itulah digunakan untuk melakukan transformasi untuk A. Jawapan dari B, gunakan untuk transformasi A. Dan baru sekejap kita tadi belajar tentang tesselasi, iaitu pola bagi bentuk berulang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong. Okey, maksudnya ia berulang-ulang bentuk yang sama. Okay, that's the end of this topic. You can try to answer your workbook. Okay, your workbook, habiskan tajuk muka surat yang belum habis lagi ya. So until page 117.
Okay, 117. Then I will give you the answers so that you can check your answers. Thank you. Goodbye. Have a nice day.